ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, manusia ni sebenarnya tak tahu apa, tak boleh buat apa. Apa pun tak boleh buat. Melainkan dia dulu sekumpal darah. Sebelum tu dia air yang bercampur. Allah beritahu. Dari sekumpal darah, Allah jadikan dia daging. Sekumpal daging. Lepas daging tu Allah bentuk dia jadi manusia, lelaki atau perempuan. Allah bagi tahu ni dalam Quran supaya manusia ni tahu dia ni asalnya daripada air yang bercampur, kemudian jadi sekumpal darah dan daging, baru jadi manusia. Kalau Allah tak bagi dia mata, dia tak boleh lihat kumpal daging ni. Tak boleh bercakap, bisu. Tak boleh dengar, pekak. Kenapa kita sekumpal daging boleh jadi macam ni? Boleh cakap, boleh lihat, boleh dengar. Ni Allah yang buat. Kalau tidak, kita sekumpal daging ya. Macam Nabi Sulaiman, anak dia bersetubuh dengan bini dia 99 bini untuk dapat 99 anak yang berjuang di jalan Allah. Anak lelaki. Nak buat baik. Dia punya tingginya fikir. Saya nak bersetubuh dengan 99 isteri supaya dengan dia tak cakap dengan izin Allah, supaya dapat 99 anak perwira tau, berperang di jalan Allah. Bukan dia nak anak tu tak apa. Tapi kerana dengan izin Allah tu tak ada. Nabi pun lupa tau. Bukan tinggi, orang selalu ingat Allah ni. Maka Allah semua tak jadi melainkan satu, sekumpal daging. Daging ni belum. Cakap tak boleh, apa tak boleh. Jadi bidan tu cakap, inilah dia anak kau. Dari situ dia yakin tanpa Allah izin takkan dapat buat. Yakin betul kan? Dan lihat dah. Lepas tu dia minta, dengan izin Allah, bagi aku kekayaan yang tak pernah kau bagi kat siapa pun. Sebelum tu dia kaya ya, raja. Allah bagi dia minta dengan yakin Allah berkuasa bagi apa saja. Bila dia nak meninggal, dia kata, Allah jangan bagi lagi kekayaan yang kau bagi aku. Susah. Sulaiman AS sebelum tu lah, dia bermain kuda semua. Kuda cantik. Sampai lewat semayang asal. Lepas tu dia taubat. Dia bunuh semua, potong semua kaki unta tu, kuda-kuda tu. Taubat dia. Allah terima. Jadi bukan Nabi-Nabi ni tak ada buat salah, ada. Kalau siapa Yazid ni buat salah, mana ada orang tahu.
dia berzina dulu, mana ada orang tu? Kan? Buat apa nak Allah nak bagi tahu? Dia bukan Nabi. Tapi Nabi-Nabi ni dia punya salah, Allah bagi tahu. Malu juga. Dia bagi tahu kita punya salah. So dunia tu macam Nabi Muhammad. Dia tengah nak berceramah dekat orang besar-besar Quraisy kat Mekah tu, datang seorang buta. Dia masam muka dan berpaling. Allah sebut dia dalam Quran tu. Kita kira kecil lah tu, tapi besar bagi Allah Ta'ala. Untuk Nabi SAW buat salah. Jadi maksum maknanya bukan tak buat salah langsung. Macam orang cakap, aku bukan Nabi. Aku macam satu orang dah buat salah, kan? Selalu orang kata, aku bukan Nabi. Dia tak betul tu. Nabi juga buat salah. Dia kena cakap, aku bukan malaikat. Tu. Kalau dia cakap, aku bukan malaikat, macam Rasidi ni. Itu betul. Sebab malaikat dia tak buat dosa. Tapi Nabi ni manusia kan. Jadi yang bukan Nabi ni tak tahu dia punya salah. Mana nak tahu? Jadi ulama ke, dia nak ikut sangat ulama. Kita ikut ulama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan mereka yang diberi nikmat. Tafsir yang beri nikmat tu bukan ulama. Nabi-nabi. Itu yang silap tafsir. Sekarang semua ikut ulama. Kan? Ikut ulama kita. Ulama warisatul anbiya. Warisatul anbiya. Mana ulama yang warisatul anbiya tu? Kerja Nabi pun tak buat. Kita kalau ulama, dia tak buat kerja Nabi, tak boleh. Kerja Nabi tu bukan ikut parti politik. Kerja Nabi tu pergi buat jaulah, buat gas. Jumpa orang di lorong-lorong, di jalan-jalan, korban harta diri. Orang marah, tak boleh marah, diam, jangan buat baik orang tu. Dan buat untuk suka Allah, bukan untuk nama, bukan untuk dapat ramai orang ikut, bukan untuk dapat iman, untuk suka Allah. Barulah warisatul anbiya. Warisatul anbiya itu waris Nabi. Makna waris ni, bila Nabi meninggal, apa benda yang dia ada, dia ambil lah. Tapi Nabi-Nabi ni dia tak tinggalkan harta. Itu macam mana ulama warisatul anbiya, pegang janggut Nabi tu, ambil yang dia simpan sekarang. Nak janggut Nabi lah, kasut Nabi lah, pedang Nabi lah, itulah nak dia tengok dekat museum tu. Itu bukan harta pusaka Nabi. Nabi tak tinggalkan harta, kata Nabi. Nabi-Nabi tinggalkan amalannya, sunnahnya. Nabi SAW tinggalkan gas, itu dah mati dah. Bila Nabi meninggal, dia mati. Jadi ulama yang dikata warisatul anbiya tu, nama je gah je bunyi. Kalau kita tak buat jaulah, kita buat gas, ajak orang kepada Allah. Seperti Nabi di lorong-lorong, di jalan-jalan, mana boleh jadi warisatul anbiya? Salah cakap tu. Kan? Orang yang mewarisi sunnah Nabi mesti mau buat dakwah macam Nabi. Semua yang mereka kata ulama warisatul anbiya tak faham. Bunyi tinggi waris Nabi-Nabi. Waris Nabi-Nabi itu ialah mewarisi ilmu. Ilmu bukannya tahu banyak. Ilmu tahu apa Allah mahu. Jadi ulama yang dipanggil ulama ni, baiklah kamu segera mengamalkan sunnah. Pergilah buat dakwah. Pergilah buat seperti Nabi. Janganlah degil. Janganlah nak berceramah saja dan berserban, berjubah.
supaya orang kenal kita ulama. Itu semua tak ada guna. Kita mau amalkan sunnah Nabi yang besar. Kita dah ada ilmu, banyak tahu, tak buat aja, tak ada guna. Kalau kita banyak tahu, tak buat, kita macam kedai bawa buku. Kita kedai bawa buku. Kenapa dikata kedai? Kedai tu tak ada faedah buku tu, tapi bawa je. Jadi mereka yang banyak tahu, macam kedai lah, dia tak apa faedah. Dia apa yang dia banyak tahu sebab tak amal. Macam kita tahu kerja dakwah ni, tapi tak buat, mana dapat faedah? Kita tak semayang, kita tahu, mana dapat faedah? Itulah namanya kedai bawa buku. Jadi kalau kita nak nama aja ulama, pasti di akhirat kita tak dikenal sebagai ulama. Jadi walau kita mengajar, satu orang nanti Allah panggil mengajar, ulama tu agama, tapi buat untuk dipanggil ulama, Allah masukkan dalam neraka. Jadi kita kesianlah kat diri kita. Janganlah tak kesian mau masuk neraka. Kita kalau mau masuk neraka, kita tak kesian benda. Kita telah zalim. Kita tak sayang sebenarnya pada diri kita. Kita sedia berbuat jahat, engkar, asalkan saya dihumban dalam neraka. Itu orang yang tidak berbuat baik pada diri dia. Itulah dinamakan orang zalim. Hanya untuk dapat nama, sedia untuk dilempar ke dalam neraka. Jadi orang tu orang zalim. Zalim atas diri dia. Rasidi kerana nak berlagak, kalau orang marah dia, dia marah balik. Tak ada dia mau biarkan orang marah dia. Jadi bila dia buat gas, ajak orang kepada Allah, patutnya di dalam seluruh pekerjaan tu tak boleh buat tak baik. Sebab kerja mengajak manusia kepada Allah, kerja baik. Tapi bila orang marah dia, dia marah balik. Bila dia marah balik, dia dah buat tak baik. Jadi dia buat gas, benda baik, dicampur tak baik. Tak jadi kerja tu. Kita misal bagi salam 3 kali, tak boleh sampai ganggu orang. Kalau kita dah ganggu orang, dia dah jadi tak baik. Jadi dalam usaha dakwah ni, tak boleh ganggu orang. Tak boleh sakitkan hati orang. Jadi kena sabar. Namanya sabar, balas buruk dengan baik. Itu sabar. Jadi kalau kita tak boleh buat kerja dakwah ni dengan sabar, tak buatlah kerja dakwah di sisi Allah. Di akhirat nanti tanya apa kau buat, aku buat dakwah untuk sukakan kau. Allah kata tak ada, kau tak sukakan aku. Kau buat dakwah ni untuk orang, supaya orang panggil kau orang lama, orang kuat dakwah. Jadi bila kita buat usaha dakwah ni, walaupun dia besar, campur dengan benda tak baik, dia jadi tak betul. Akhirnya tak ada kesan pada diri kita. Bila tak ada kesan, akhirat nanti kita masuklah neraka. Aduh, nampak macam senang aja masuk neraka. Kita tak tahu keduanya azab. Hari ini tak boleh dibayang azab tu tuan. Oi. Tapi tahan jugalah. Allah SWT bagi dia orang kulit tebal tu, nak tahan azab tu. Allah kesian juga. Kulit tebal pun hangus juga. Bila hangus, datang balik kulit tu, kena azab lagi. Andalan nak masuk neraka. Kalau siapa-siapa nak mencuba dia kat dunia ni, cubalah terjun dalam api, tengah unggun pasang api, bakar, campak dia. Cubalah campak dia,
Kalau berani lah sekarang. Maknanya berani lah masuk neraka tu. Api dia lagi teruk. Cuba suruh Yazid. Campak di dalam api, bakar kat depan. Yazid masuk dalam. Kau agak nak dia buat. Kenapa dia tak nak buat? Dah tu neraka yang betul nak masuk. Yang ini tak nak. Yang api ni pun kau tak nak. Cubalah masuk Rasidi. Cuba terjun. Nak? Tak nak. Mati-matian tak nak. Kita 4 orang pegang kaki dia. Campak dia ke dalam. Zoom terus keluar. Tak ada dia nak duduk. Api dalam neraka tu, orang campak tak boleh nak keluar. Malaikat kuatnya jaga. Siapa cuba nak keluar tak boleh. Masuklah kena bakar tu. Api neraka tu 70 kali panas daripada api dunia. 1/70 daripada api tu. 1/70. Lepas tu api tu masuk dalam air, batu, kayu. Itu sebab bila kita 2 batu keluar api. Air orang buat dam tu keluar api. Semua tu Quran tu. Hydroelectric power. Terjun air. Dia kuasa air tu keluar api. Current keluar. Api air tu pusingkan turbine tu. Power air. Itu yang buat dam. China buat dam. Banyak dam dia buat. Sungai Yangtze hancur semua. Pertanian semua. Cabut lari. Tak boleh duduk. Air tak ada. Sebab buat dam. Kenapa? Nak buat current. Nak buat current buat apa? Nak buat kilang. Nak industrialize. Jadi dari air api. Batu api. Daripada coal api. Allah SWT ajar manusia kan? Kayu-kayu dari batu memula sekali dia orang dapat api. 2 batu gesel api keluar. Pum, bakar. Boleh goreng daging. Dia kata sedap lah. Kalau makan mentah je tu tak apa sedap. Allah ajar macam mana nak dapat api. Dengan api dia orang masak, panggang. Sedap. Panggang. Itu yang dari ilmu seni culinary arts tu. Bermula dari manusia boleh masak makanan ni. Masak dengan apa? Dengan api. Air ni dengan api kita boleh ada kipas, aircon, kereta boleh jalan. Dari minyak tu. Ada api Allah masukkan. Bahan api, minyak. Terbakar kan? Letak. Jadi semua Allah yang bagi. Dulu masa sebelum Nabi Nuh, manusia tak tahu sangat berniaga ni tau. Dia orang tak pandai. Dia tak tahu apa nak berniaga. Jadi bila Nuh AS Allah ajar buat kapal lah. Allah ajar dia. Dia bukan engineer. Tapi Allah direct dia. Kau buat ni. Buat kapal yang boleh bawa ramai orang dan haiwan. Bukan kecil dan mudah. Air ilmu tu, kalau kita dapat belajar, lama kita dapat bawa kapal lah. Jadi yang bersama Nuh AS tu semua orang yang percaya pada Allah dan pada dia sebagai Nabi. Tak ada orang kafir. Apabila mereka telah terdata, mereka telah habis bah tu. Lepas tu mereka ada ilmu buat kapal ni. Dia orang sama Nabi Nuh ni. Dia orang mula pandai buat perahu. Dia orang duduk dekat Mediterranean tu. Dan mulalah mereka berniaga, bekerja jadi nelayan.
Bila jadi nelayan, dia dapat ikan, dia jual, dia mula buat duit. Dia jadi kaya. Dah. Bila kaya, dia orang tak ingat Allah dah. Begitu juga buat baju. Semua tahu daripada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tahu dari mana? Daripada Allah. Buat baju besi, menulis, semua Nabi-Nabi. Nabi Idris. Kalau tidak, manusia tak tahu. Buat kapal apa tak tahu. Anak. Jadi Allah SWT yang mengajar manusia memenuhkan keperluan dia. Dari api tu berapa banyak manusia punya dapat faedah. Api, kipas, boleh masak. Sekarang ni pakai oven. Pakai apa tu? Apa yang memanaskan tu? Microwave sekarang. Zap, letak makan, panas. Hari ni kau nak panaskan kopi, tak payah letak atas stove lagi, letak atas microwave, panas. Senang kan? Semua kesenangan ni Allah bagi kat kita untuk masa banyak, kita bagi untuk kerja Nabi. Nah, Allah bagi kita sejuk, ada aircon dalam rumah. Tiba-tiba udara panas, saya sejuk, boleh tidur. Kita punya badan ni dia senang tidur bila kita ada satu temperature yang sesuai untuk badan tu tidur. Kalau panas dia tak boleh sangat tidur. Allah buat aircon. Nah, kau kira lah apa nikmat Allah. Begitu banyak Allah bagi. Ya? Tapi api yang banyak faedah tu, bila Allah nak bagi bahaya, dah. Hari ni satu hutan terbakar. Semua benda dalam tu terbakar. Bukan orang aja. Binatang-binatang pun terbakar. Mudarat dia. Dalam semua benda yang Allah bagi mudarat, Allah bagi faedah. Jadi semua benda-benda yang Allah bagi ni, dia tak ada kuasa nak bagi faedah atau nak bagi bahaya. Sikit pun tak ada kuasa. Yang beri benda-benda ni bagi faedah pada kita, bagi bahaya pada kita, hanyalah Allah. Yang ini kita lupa. Bab apa kita lupa? Tak cakap pun. Tak ada cakap. Untuk apa kita cakap? Kita tak buat kerja dakwah. Kerja kita cari duit aja. Makan, minum lah tahu. Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya tak tahu. Mana nak tahu? Tak pernah dengar. Bertahun-tahun tak pernah dengar. Yazid sebelum dia buat usaha ni, saya ajar dia. Mana dia tahu? Berapa banyak dia patut terima kasih kat saya. Patut tak? Betul. Tapi dia tak suka saya. Kenapa terima kasih? Mana terima kasih? Suka pun tak ada. Yazid tak ada terima kasih dengan saya. Dia tak suka saya. Suka pendi pula. Tak tahu kenapa. Saya yang ajar dia kalimah, ajar dia buat tu supaya dia tahu dan kenal Allah ni. Dia tak bersyukur. Dia tak berterima kasih. Suka pun tak ada. Dengar cakap saya tahu. Jadi Yazid ni namanya orang kurang hajar tu kan. Orang yang tak boleh berbuat baik pada orang buat baik pada dia untuk sukakan Allah, orang kurang hajar. Macam Rashidi ni kurang hajar. Jadi bila dia buat tak baik kat saya, dia kurang hajar. Mana boleh orang buat baik kat awak, awak buat tak baik kat dia. Kita patut orang buat baik kat kita, kita buat baik lagi, lebih lagi. Suka dia lagi. Taat apa dia cakap. Sebab kita percaya dia, apa dia cakap, kalau kita ikut dapat faedah. Aziz tak? Dia ingat bila saya ikut cakap saya, dia dapat bahaya. Mana? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi faedah, yang bagi bahaya. Tak ada yang boleh bagi faedah, boleh bahaya. Saya ni mengajar aja.
dapat faedah daripada belajar sini, Allah yang bagi. Ada orang Allah tak bagi faedah daripada belajar. Ada orang dapat faedah. Bila dia taat dengan betul lah, baru datang faedah. Bila dia tak taat, tak adalah faedah. Atau taat cara salah, tak adalah faedah. Jadi Allah SWT yang bagi faedah. Itu kita tak dengar. Sebab tak buat dakwah cara yang saya ajar. Jadi bayangkanlah, tahun demi tahun sampai mati tak pernah dengar. Boleh ke percaya Allah bagi faedah, Allah bagi bahaya? Boleh? Tentu tak boleh lah. Yang kita tahu, duit bagi faedah. Tak ada duit bagi bahaya. Banyak duit bagi faedah, tak ada duit bahaya. Itu yang kita tahu. Dan itu yang kita percaya. Jadi untuk Allah tegur dia, Allah bagi dia sakit. Duit banyak, terlantar dekat katil. Doktor kata apa pun tak boleh makan, tiup je air. Apa nak bagi ni je, mineral apa semua. Nasi lemak tak boleh makan, mi goreng pun tak boleh. Telur setengah masak pun tak boleh. Nak naik kereta pun tak boleh. Nak bersetubuh dengan bini pun tak boleh. Baring aja. Jadi nampak macam mati ya? Macam sayur je. Jadi sayur. Jadi walau duit banyak, tak boleh pakai. Tak boleh datangkan faedah. Allah yang buat. Satu orang duit banyak, tapi Allah bagi kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Banyak tak boleh makan. Makan sikit je lebih dah. Darah tinggi naik, kencing manis naik. Terus pergi hospital. Ada. Jadi duit ni tak boleh bagi faedah. Makanan tak boleh bagi faedah. Tak boleh bagi bahaya. Allah bagi bahaya. Bila Allah tentukan bahaya, makanlah banyak mana, bahaya je datang. Jadi akhirnya duit banyak, apa pun tak boleh makan. Masa tu baru dia kata, ada duit pun tak guna. Macam sekarang Rashidi tak ada duit kan. Susahnya aku tak ada duit. Tapi bila dia sakit, dia banyak duit, waktu tu akan keluar kat dia, duit banyak pun tak guna. Dia sekarang fikir duit berguna, duit bagi faedah. Bila dia sakit tu, dia kata duit pun tak boleh bagi faedah. Baru betul. Ada duit ni tak boleh bagi faedah. Tak ada duit tak boleh bagi bahaya. Apa pun tak boleh bagi faedah, apa pun tak boleh bagi bahaya, melainkan dengan izin Allah SWT. Ini yang betul. Jadi sekarang ni tak makan bukan makna lapar. Yang bagi lapar hilang Allah. Nabi banyak lama tak makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari tak makan, dia tak lapar. Orang risau dia. Dia tak ada, saya okey. Jadi yang bagi lapar Allah, yang bagi kenyang Allah. Makanan tak boleh bagi kenyang, tak makan tak boleh bagi lapar. Ini yang kita mau cakap selalu. Bila nak cakap ni? Bila kita buat kerja dakwah dan cakap macam mana saya suruh kamu cakap. Jadi cakap juga, tapi tak masuk. Sebab apa? Ada cinta bini dalam yang tak nak keluar. Jadi akibat dari itu, cakap dia tu jadi tak guna. Dia pun termasuk orang yang rugi. Puas saya cakap dengan dia, dia tak masuk sebab cinta bini ada dalam hati kamu. Kamu kena ceraikan dia, baru kamu dah keluar 6 bulan, cinta bini pun tak boleh nak keluar. Sekarang tak ada jalan lain, kena cerai. Dia tak nak juga. Dia kata tak apa, saya biarlah tak jadi beriman beramal saleh, biarlah saya masuk neraka, biarlah saya diseksa, asalkan bini saya tak cerai. Saya tak sanggup ceraikan dia. Saya boleh masuk neraka, saya boleh dihumban dalam azab, tapi cerai dia tak nak. Dia cakap ni dari dulu lagi. Dia cakap kat perempuan-perempuan yang nak dia, dia cakap aku boleh sakitkan hati kamu, boleh susahkan kamu,
tapi aku tak boleh sakitkan Awin, isteri aku. Macam tu. Sekarang dia macam tu lah. Aku boleh masuk neraka, aku boleh ni semua, tapi aku tak boleh ceraikan dia. Sekarang dia cakap macam tu kan. Tapi bila dia masuk neraka nanti, aduh, kalaulah aku ceraikan dia dulu, apa guna? Tak ada guna. Itulah dia namanya orang paling bodoh. Di antara seluruh manusia di dunia ni hari ni lah, yang paling bodoh Yazid lah. Sedia nak apa? Nak masuk neraka. Macam dia cakap perempuan lain, saya sedia sakitkan hati awak, saya sedia bagi awak marah saya, tapi saya tak mau buat. Bini saya marah saya. Macam tu lah. Masa dia cakap tu, Allah sangat murka kat dia. Kerana tu Allah masukkan cinta bini dalam hati dia, dan hari ni Allah duga dia. Dia gagal dugaan tu. Kenapa dia dah gagal? Dia tak boleh tahan. Nanti dia akan tahu kesan akibat daripada mencintai bini lebih daripada Allah ni disaster. Dihumban ke dalam neraka. Tak ada siapa boleh masuk syurga kalau mempersekutukan Allah. Tapi Yazid kata tak apa. Semua aku boleh buat, tapi aku tak mau sakitkan hati Awin dengan ceraikan dia. Inilah yang jadi pada dia. Akibat percakapan bertahun-tahun yang salah. Hari ini dia sanggup masuk neraka, tapi tak mau ceraikan bini dia. Macam itulah. Masuk neraka tahu. Jadilah Yazid orang yang kerana yakin yang salah, orang yang jadi paling bodoh. Dia kata tak apa, panggil aku orang paling bodoh, tapi aku takkan ceraikan Awin. Macam tu lah. Jadi saya tak pernah tengok lagi orang macam ni. Belum ada lagi. Allah tunjuk kat saya depan saya, ada orang bodoh lagi. Sangat bodoh macam Yazid. Sedia masuk neraka, tapi tak mau sakitkan hati bini dia, ceraikan dia. Tak mau. Dia sangat sayang tu mana. Bertahun-tahun bercakap sayang tu, masuk dalam hati dia. Bila saya cakap dengan dia, kamu cinta Awin? Tak. Saya tak cinta dengan dia sebab dia dah tak buat seks. Bukan tak buat seks tu makna tak cinta. Sekarang ni saya bagi tahu dia untuk menyeksa dia, untuk dugaan dia 3 kali seks seminggu. Boleh buat tak? Kalau dia percaya saya Nabi, dia kena buat lah. Tidak mana boleh, berdosa. Ini azab dia sebenarnya. Kan? Kalau 3 kali seminggu untuk Anzala, no problem. Anzala 5 kali sehari boleh. Macam bapak dia tu, mula kahwin lah, lepas tu tak ada agaknya. Tapi untuk Yazid 3 kali seminggu tu dah mujahadah dia. Baru dia minta diturunkan jadi 2, 1. Allah tak benarkan. Sebab dia jadi orang bodoh. Orang bodoh ni kena diazab sikit kat dunia ni. Hari ni orang buat seks nikmat, Yazid azab. Lebih-lebih lagi 3 kali seminggu. Dia cakap dia kena duduk lama betul baru benda tu naik. Bukan boleh naik serta-merta. Macam sekarang Hanzalah, kalau isteri dia lah masuk bilik je zop naik. Cuba kita test. Tapi Yazid tak ada, dia dah tua, lambat. Lama nanti bini dia kata aku tak nak lah. Alamak, perintah 3 kali kau tak nak. Sakit dia kata. Jadi azab. Untuk apa Allah duga tu? Untuk ajar dia. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang bagi faedah Allah, yang bagi bahaya Allah. Dia suka sangat seks tu. Allah buat air hayat dia seksa dengan seks. Kerana apa? Kerana sepanjang hayat telah mensekutukan Allah dengan buat bini lebih mulia, lebih tinggi dari Allah. Allah marah sangat. Bila buat usaha dakwah ni, Allah duga dia cerai bini, dia tak boleh buat. Kalau dia boleh buat, hilanglah azab tu. Dia tak boleh buat. Sampai ke hari ini 10 tahun perintah tu dibagi, tak boleh buat.
Sekarang datang perintah tu dah habis, datang perintah baru. Setubuh 3 kali seminggu. Yazid susah juga nak buat. Okey.